Sebagai pengenalan, pendidikan moral merupakan program yang mendidik murid supaya menjadi model insan yang bermoral dan berakhlak mulia. Seterusnya, pendidikan moral menekankan aspek perkembangan pendidikan moral, perasaan moral, dan juga tingkah laku moral. Kemudian, subjek pendidikan moral juga adalah disifatkan sebagai satu subjek penting yang harus diajar di sekolah karena ia menjadi titik mula bagi mengasah serta mengembangkan lagi sifat kerasionalan serta adab yang tinggi dalam diri murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan membuat pembentangan mengenai kerasionalan. Kedatangan pihak British lepas pengunduran tentera Jepun telah menimbulkan impak dari segi politik, pengagihan ekonomi dan juga pengubahan dasar sosial yang mana pada zaman tersebut telah berlakunya dasar pecah dan perintah. Seperti yang kita sedia maklum, pada zaman dasar pecah dan perintah tersebut, dia telah membahagikan kaum mengikut tempat tertentu. Contohnya kalau kaum Melayu, kebanyakannya tinggal di kawasan kampung dan menjalankan aktiviti pertanian. Manakala untuk kaum Cina pula, kebanyakannya tinggal di bandar dan menjalankan aktiviti perniagaan. Manakala untuk kaum India pula, kebanyakannya tinggal di kawasan estate dan membuat kegiatan pelombongan. Pemecahan dasar pecah dan perintah ini secara tidak langsung telah menyebabkan wujudnya 4 jenis pendidikan yang termasuk dengan pendidikan tidak formal, iaitu melalui madrasah. 4 jenis pendidikan ini kita dapat lihat. Yang pertama adalah pendidikan vernakular ataupun sekolah vernakular Melayu, sekolah vernakular Inggeris, sekolah vernakular Cina dan juga sekolah vernakular India. Perkara ini juga terjadi disebabkan oleh pihak British tidak begitu bersedia untuk membuat sesuatu perubahan dasar dalam pendidikan jika perkara itu tidak memberi keuntungan politik dan ekonomi kepada mereka. Perkara ini dapat dilihat apabila ketika pentadbiran British, tiada pendidikan model yang disebut dalam sekolah-sekolah vernakular tersebut. Perkara ini mungkin disebabkan oleh pendidikan itu tidak memberi keuntungan kepada pihak British. Perkara ini juga turut disumbang apabila pihak British mungkin berpendapat jika pendidikan moral ini diberikan kepada mereka, mungkin anak-anak pada ketika itu akan menuntut kemerdekaan selepas wujudnya ataupun timbulnya semangat cintakan perpaduan. Seterusnya, selepas kemerdekaan negara, sistem pendidikan telah digubal semula. Sekolah-sekolah vernakular masih dikekalkan namun berlaku penambahbaikan. Perkara ini dapat dilihat dalam Akta Pendidikan 1957 yang mana dalam Akta Pendidikan ini, sistem yang dilaksanakan adalah untuk membantu perkembangan negara yang mana yang memperlihatkan pendidikan Islam diwajibkan untuk semua murid yang beragama Islam. Namun demikian, sekolah-sekolah vernakular yang lain, contohnya seperti sekolah vernakular Inggeris, sekolah vernakular Cina dan juga sekolah vernakular India diberi kebebasan ataupun kelonggaran untuk mengajar pendidikan agama lain berdasarkan kepada perancangan mereka sendiri. Namun demikian, permasalahan timbul kerana pengajaran akhlak dan tazkiyah hanya diterapkan kepada pelajar yang beragama Islam sahaja, sedangkan terdapat juga pelajar Cina dan pelajar India. Dasar pemecahan orang Melayu, Cina dan India ini juga oleh pihak British sememangnya telah menyebabkan wujudnya jurang perkauman yang sangat besar sehingga pada tahun 1963, iaitu pada 13 Mei, telah berlakunya rusuhan kaum yang melibatkan tiga kaum utama tersebut, iaitu Melayu, Cina dan India. Jadi,
kerajaan telah membuat pelbagai inisiatif untuk menyatukan semula rakyat, iaitu melalui kempen, program ataupun periklanan. Okey. Kerajaan dia telah membina satu laporan kabinet pada tahun 1979, yang mana dalam laporan tersebut dia telah merangka satu perkara baru, iaitu pengenalan kepada pendidikan moral, yang akhirnya pendidikan moral ini mula dilaksanakan pada tahun 1983. Pengenalan kepada pendidikan moral ini sememangnya bertujuan untuk membentuk murid supaya berakhlak mulia dan menjadi insan yang bermoral. Okey, pendidikan moral ini dia menekankan aspek perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan juga tingkah laku moral. Maka jika murid Melayu, murid yang beragama Islam diberikan pendidikan Islam, manakala murid yang bukan beragama Islam, contohnya seperti Cina dan India, akan diberikan pendidikan moral. Pendidikan moral ini sebenarnya mampu untuk melahirkan murid yang berjati berwibawa dan mampu untuk mengeratkan persaudaraan tanpa mengira agama dan bangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dengan pembentangan saya iaitu bentuk dan struktur KSSM. KSSM terdiri daripada 6 tunjang iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika serta sains dan teknologi. Keenam tunjang tersebut merupakan domain utama dalam pendidikan moral dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan tersebut diwujudkan dengan tujuan untuk membangunkan model insan yang menghayati nilai-nilai murni berdasarkan keagamaan, pengetahuan, keterampilan, pemikiran kritis dan kreatif serta inovatif. Seperti yang anda lihat pada skrin sekarang, komunikasi merupakan penguasaan kemahiran berbahasa secara lisan dan muka lisan semasa berinteraksi dalam kehidupan seharian dan melengkapkan diri ke alam kerjaya. Kerohanian, sikap dan nilai merupakan penghayatan amalan agama, sikap dan nilai murni dalam kehidupan. Kemanusiaan pula pembinaan warga negara untuk abad ke-21, iaitu penguasaan ilmu dan pengetahuan mengkonsepsi perkembangan kemahiran intelektual, penghayatan nilai asas demokrasi dan pembinaan kemahiran menyelesaikan masalah. Keterampilan diri ialah pemupukan kepimpinan dan sasah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Perkembangan fizikal dan estetika ialah pengaplikasian pengetahuan, kemahiran serta amalan nilai dalam jasmani dan kesihatan bagi mencapai kesejahteraan diri. Yang terakhir adalah sains dan teknologi, iaitu penguasaan ilmu sains, matematik dan teknologi. Fokus utama pendidikan moral adalah untuk membentuk insan yang berakhlak mulia dan bagi mencapai matlamat tersebut, 3 domain moral telah diperkenalkan iaitu penaklukan moral, pelakuan moral dan emosi moral. Penaklukan moral ialah keupayaan mental untuk menakul dalam situasi yang kabur atau pelakuan baik atau benar dan pelakuan jahat atau salah. Emosi moral pula ialah kesedaran emosi moral melahirkan kepedulian dan hati nurani yang menyebabkan insan berasa gembira apabila melakukan sesuatu yang betul dan berasa bersalah apabila melakukan sesuatu yang tidak betul. Perlakuan moral pula adalah hasil daripada penaklukan moral dan emosi moral. Tindakan moral yang berkaitan dengan iaitu tindakan moral yang berkaitan dengan penaklukan moral dan emosi moral. Ia hendaklah dilakukan dengan rela hati, dengan rasa tanggungjawab, accountability dan berintegrasi moral. Sekiranya sesuatu pelakuan tersebut dilakukan tanpa rasa rela hati, ia bukanlah sesuatu pelakuan yang dipanggil sebagai pelakuan moral. Keseluruhannya, bentuk kerangka KSSM terdiri daripada 6 tunjang iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri,
perkembangan fizikal dan estetika serta sains dan teknologi, dan juga 3 domain moral iaitu penaklukan moral, pelakuan moral dan emosi moral. Sekian, itu sahaja pembintangan saya. Okey, seterusnya kita pergi kepada kandungan pendidikan moral tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Kandungan pendidikan moral tingkatan 1, bidang pertama, pengenalan moral. Bidang ini membincangkan kefahaman asas tentang konsep moral. Ilmu tentang konsep moral amat penting dalam pembentukan murid sebagai insan bermoral yang boleh bertingkah laku mulia dan menyumbang kepada masyarakat. Bidang ini juga akan membantu murid bertindak dengan integriti dan membuat keputusan yang bertanggungjawab berpandukan konsep moral yang dipelajari. Standard kandungan pertama adalah konsep moral, yang kedua adalah insan bermoral dan hidup bermoral. Bidang yang kedua adalah diri, keluarga dan persahabatan. Bidang ini membincangkan kepatuhan terhadap agama atau kepercayaan yang berupaya membentuk jati diri moral murid. Bidang ini menerangkan nilai agama atau kepercayaan untuk mengembangkan potensi diri murid. Bidang ini juga meliputi sikap saling menghormati antara anggota keluarga dan perhubungan sihat untuk menjalin serta mengekalkan persahabatan positif. Standard kandungan yang pertama adalah hidup beragama atau berkepercayaan. Yang kedua adalah kenali potensi diri. Ketiga, hubungan kekeluargaan. Dan yang keempat, hubungan persahabatan. Bidang yang ketiga adalah hubungan antara diri, komuniti dan masyarakat. Bidang ini membincangkan tentang pentingnya hubungan yang baik antara diri murid dengan warga sekolah, komuniti dan masyarakat. Bidang ini turut menyumbang pemahaman tentang bagaimana murid sebagai remaja yang berhemah boleh menghargai warga sekolah, menjaga keselamatan kawasan kediaman, menghargai kemudahan awam dan menyayangi alam sekitar. Standard kandungan yang pertama adalah kesejahteraan dalam kalangan warga sekolah. Kedua, keselamatan kawasan kediaman, tanggungjawab bersama. Ketiga, hargai kemudahan awam. Keempat, sayangi alam sekitar. Dan yang kelima, remaja berhemah. Bidang keempat adalah moral, peraturan dan undang-undang. Bidang ini membincangkan peraturan dan undang-undang yang menjamin keamanan dan kesejahteraan. Peraturan undang-undang dan norma masyarakat ini perlu dituruti oleh murid untuk menjadi seorang insan yang bermoral. Sikap sederhana dalam pelakuan sebagai insan bermoral ini akan membawa kebaikan kepada diri, masyarakat dan negara. Standard kandungan yang pertama, etiket di rumah. Kedua, ketagihan membawa mudarat. Ketiga, akur dengan peraturan sekolah. Keempat, lindungi hak asasi kanak-kanak. Dan yang kelima, rasuah musuh negara. Kandungan pendidikan moral tingkatan 2. Bidang yang pertama adalah pengenalan moral. Bidang ini membincangkan pengenalan moral yang berkaitan dengan sumber moral berdasarkan agama, kepercayaan dan norma masyarakat. Ini bertujuan untuk melahirkan murid sebagai insan yang bermoral yang boleh bertingkah laku mulia dan menyumbang kepada masyarakat. Di samping itu dapat membantu murid bertindak dengan integriti dan membuat keputusan yang bertanggungjawab berpandukan sumber moral yang meliputi agama, kepercayaan dan norma masyarakat yang dipelajari. Standard kandungan yang pertama adalah satu je. Sumber moral berdasarkan agama, kepercayaan dan norma masyarakat. Bidang yang kedua adalah diri, keluarga dan persahabatan. Bidang ini membincangkan tentang aspek diri, keluarga dan persahabatan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan, tanggungjawab diri dan keluarga serta adab persahabatan. Ini bertujuan untuk membentuk jati diri remaja supaya patuh terhadap pegangan agama atau kepercayaan, bertanggungjawab terhadap diri dan keluarga serta beradab dalam persahabatan. Standard kandungan yang pertama adalah agama atau kepercayaan membentuk kepribadian diri. Kedua, tanggungjawab diri.
ketiga, tanggungjawab diri dalam keluarga, dan yang keempat, adab persahabatan. Bidang ketiga, hubungan antara diri, komuniti dan masyarakat. Bidang ini membincangkan aspek hubungan antara diri, komuniti dan masyarakat yang berkaitan hidup berjiran, masyarakat penyayang, perkhidmatan awam, alam sekitar serta gaya hidup sihat dan selamat. Ini bertujuan untuk melahirkan remaja yang berhemah yang boleh hidup berjiran, menjadi masyarakat penyayang, menggunakan perkhidmatan awam secara berhemah, melindungi alam sekitar dan mengamalkan gaya hidup sihat dan selamat. Standard kandungan yang pertama adalah hidup berjiran, kedua, masyarakat penyayang, ketiga, perkhidmatan awam menjamin kesejahteraan hidup, keempat, lindungi alam sekitar, dan yang kelima, gaya hidup sihat dan selamat. Bidang keempat, moral, peraturan dan undang-undang. Bidang ini membincangkan moral, peraturan dan undang-undang yang berkaitan adab di tempat awam, etika dan undang-undang cyber, keselamatan jalan raya, konflik identiti diri dan hak asasi manusia. Ini bertujuan untuk menerap dan mendidik murid untuk menjadi insan yang bermoral yang akan membawa kepada keharmonian dan kesejahteraan kepada diri, masyarakat dan negara. Standard kandungan yang pertama adalah adab di tempat awam, kedua, etikat dan undang-undang cyber, ketiga, keselamatan jalan raya, keempat, konflik identiti diri dan kelima, lindungi hak wanita, hak pengguna, hak orang kurang upaya dan hak pekerja demi kesejahteraan bersama. Kandungan pendidikan moral tingkatan 3. Bidang pertama, pengenalan moral. Bidang ini membincangkan kefahaman asas tentang konsep moral. Dalam konsep moral ini, murid akan didedahkan dengan pilihan bermoral yang perlu mereka buat berdasarkan 3 domain yang mereka pelajari, iaitu penaklukan moral, emosi moral dan perlakuan moral. Ilmu tentang pemilihan bermoral amat penting dalam pembentukan murid sebagai insan bermoral yang boleh bertingkah laku mulia dan menyumbang kepada masyarakat. Pilihan bermoral juga akan membantu murid bertindak dengan integriti dan membuat keputusan yang bertanggungjawab berpandukan konsep moral yang dipelajari. Bidang yang pertama, pengenalan moral. Standard kandungan pertama adalah pilihan bermoral. Bidang kedua, diri, keluarga dan persahabatan. Bidang ini membincangkan tentang kepentingan menghargai anugerah ciptaan Tuhan. Bidang ini juga meliputi sikap menghormati amalan tradisi kekeluargaan. Kebestarian diri murid pula boleh dibentuk dan dipupuk melalui standard yang dikemukakan. Bidang ini juga turut membincangkan penyelesaian konflik dan dalam adab persahabatan. Standard kandungan yang pertama, anugerah alam ciptaan Tuhan. Kedua, kebestarian diri. Ketiga, mengekalkan amalan tradisi kekeluargaan dalam sesuatu kaum. Keempat, konflik dalam adab persahabatan. Bidang ketiga, hubungan antara diri, komuniti dan masyarakat. Bidang ini membincangkan tentang pentingnya wujud hubungan yang baik antara diri murid dengan komuniti dan masyarakat. Bidang ini bertujuan menyumbang kefahaman tentang hidup bersatu padu dalam kepelbagaian, menghargai perkhidmatan awam, menyayangi alam sekitar dengan mengaplikasi 5R bagi menjaga rumah hijau serta mempunyai tanggungjawab sosial ke arah kebaikan sejagat. Standard kandungan pertama, hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Kedua, perkhidmatan awam, kebaikan bersama. Ketiga, 5R, recycle, reuse, reduce, rethink and repair untuk bumi hijau. Keempat, tanggungjawab sosial. Bidang keempat, moral, peraturan dan undang-undang. Bidang ini membincangkan peraturan dan undang-undang yang menjamin keamanan dan kesejahteraan, adab di majlis rasmi dan tidak rasmi, hindari jenayah juvana, kebebasan bersuara, memelihara tradisi dalam masyarakat majmuk dan menyumbang untuk mengekalkan undang-undang kemanusiaan antarabangsa adalah standard yang patut dikuasai oleh murid pendidikan moral.
Peraturan undang-undang dan norma masyarakat ini perlu dituruti oleh murid untuk menjadi seorang insan yang bermoral. Standard kandungan yang pertama, adab dalam majlis rasmi dan tidak rasmi. Kedua, hindari jenayah juvana. Ketiga, kebebasan bersuara. Keempat, pelihara tradisi dalam masyarakat majmuk. Dan yang kelima, undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kandungan pendidikan moral tingkatan 4. Bidang pertama, insan bermoral. Bidang insan bermoral membincangkan ciri insan bermoral, berkepribadian mulia, yang mampu menjadi suri teladan yang baik, bersikap adil, prihatin dan mempraktikkan amalan bermoral yang diterima oleh masyarakat. Insan bermoral sentiasa menghormati agama, kepercayaan serta menyayangi diri dan orang lain. Insan bermoral juga mampu membuat keputusan dengan menggunakan sumber dan maklumat secara autonomi berdasarkan norma masyarakat. Bidang pertama, insan bermoral. Standard kandungan pertama, norma masyarakat. Kedua, individu berkepribadian mulia. Ketiga, prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan. Dan yang keempat, penggunaan teknologi, maklumat dan komunikasi secara beretika. Bidang kedua, jati diri moral. Bidang jati diri moral membincangkan keunikan dan keistimewaan aspek agama, bangsa, budaya dan bahasa yang menjadi teras dan lambang ketinggian peribadi individu dan jati diri bangsa. Bidang tersebut memfokuskan integriti diri dan keluarga serta unsur berperikemanusiaan yang menyumbang ke arah kesejahteraan diri dan masyarakat. Standard kandungan yang pertama adalah integriti individu. Kedua, integriti keluarga. Dan yang ketiga, berperikemanusiaan untuk kesejahteraan masyarakat. Bidang ketiga, moral dan kenegaraan. Bidang moral dan kenegaraan menghubungkaitkan konsep moral dengan kenegaraan dalam kehidupan masyarakat. Bidang tersebut membincangkan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara yang mengamalkan perpaduan, menguruskan perbelanjaan secara beretika serta berbangga sebagai rakyat Malaysia dalam mengekalkan keunikan dan kedaulatan negara. Kandungan pendidikan moral tingkatan 5. Bidang yang pertama, insan bermoral. Bidang ini membincangkan ciri insan bermoral daripada aspek norma masyarakat global dan mengupas tentang individu yang bersifat lokal. Selain itu, aspek kerohanian turut diberi penekanan dalam membentuk individu bermoral. Seterusnya, bidang ini membincangkan penggunaan sumber dan maklumat demi kesejahteraan sejagat. Bidang yang pertama, kandungan yang pertama, norma masyarakat global. Kedua, individu lokal. Ketiga, kerohanian membentuk individu bermoral. Dan yang keempat, penggunaan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat. Bidang kedua, jati diri moral. Bidang ini membincangkan integriti organisasi dan integriti nasional sebagai asas dalam pembentukan jati diri moral. Bidang ini dapat membentuk individu yang boleh memberikan sumbangan terhadap pembangunan negara. Selain itu, bidang ini turut memfokuskan unsur perikemanusiaan sebagai pemangkin yang menyumbang ke arah kesejahteraan global. Standard kandungan yang pertama, integriti organisasi. Kedua, integriti demi pembangunan negara. Dan yang ketiga, berperikemanusiaan ke arah kesejahteraan global. Bidang ketiga, moral dan kenegaraan. Bidang ini menghubungkaitkan moral dan kenegaraan dalam konteks negara di pesada dunia. Bidang ini juga merangkumi penglibatan diri dalam program komuniti dan pengurusan. Standard kandungan pertama, penglibatan diri dalam program komuniti bersama-sama badan kerajaan atau badan bukan kerajaan. Kedua, semangat kerjasama dalam masyarakat global. Ketiga, pengurusan kewangan secara beretika. Keempat, meningkatkan pengiktirafan dunia terhadap negara. Dan yang kelima, Malaysia dalam hubungan antarabangsa. Bagi penutup pula, dalam Akta Pendidikan 1957,
sekolah vernacular telah diberi kelonggaran untuk mengajar pendidikan agama lain berdasarkan perancangan mereka sendiri. KSSM telah menekankan 6 tunjang penting yang merupakan domain utama dalam pendidikan moral dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan juga inovasi. 6 tunjang dalam KSSM tersebut boleh disenaraikan sebagai komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fisikal dan estetika, dan juga sains dan teknologi. Dan akhir sekali, dalam mempelajari pendidikan moral, murid haruslah mempraktikkan amalan yang telah diajar dalam subjek tersebut bagi pembinaan akhlak mereka ke arah yang lebih baik.